pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Ini hari Jumaat dan sekejap je dah sampai 1 Mac 2024. Dan sebentar tadi kita memberi laluan kepada ucapan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk majlis sambutan Hari Hasil 2024 dari Cyberjaya, ya Nurul? Itu demikian tadi ya, antara pelepasan cukai yang telah pun diumumkan bagi pelepasan cukai individu per Mas Tautin 2023. Dan mungkin anda boleh semak semula, boleh mengkaji atau simpan resit-resit untuk mendapat kembali pulangan cukai anda. Itu yang paling menarik sekali. Dan antaranya sebenarnya banyak juga inisiatif yang menarik yang kita kongsikan, dan pastinya daripada KWSP. Saya yakin ini antara berita yang dinanti-nantikan dan ditunggu-tunggu dan sering kali diperkatakan sekian lama ya, di mana KWSP dijangka akan umum inisiatif akaun 3 pada April ini. Demikian menurut Menteri Kewangan kedua iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan mekanisme mengenai akaun 3 itu akan diperjelaskan kepada pencarum selepas KWSP mengumumkan agihan dividen pada Ahad ini. Alright. Dan yang pastinya ramai juga yang berteka-teki bagaimana mekanisme pengeluaran dan juga cara-cara pengeluaran itu sama-samalah kita nantikan bagaimana apa yang akan diumumkan pada bulan April nanti. Saya yakin ini antara yang dinantikan, bagaimanakah pemecahan akaun 3 tersebut. Dan apa pun sama-samalah kita nantikan pengumumannya dari semasa ke semasa. Okey, hari ini seperti biasa kita nak juga semak ramalan cuaca dan seterusnya bersama rakan tugas di Bilik Berita. Terus kembali selepas ini bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Helena Pelavi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan harapan agar Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 mampu mencetuskan anjakan terhadap usaha memperkasa dan mereformasi agenda pembangunan ekonomi Bumiputera. Beliau juga berharap Kongres itu yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam dapat menjadi platform bagi merancang hala tuju dalam pembangunan ekonomi Bumiputera. Petang semalam, Datuk Seri Anwar meluangkan masa meninjau perjalanan KEB 2024 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Beliau turut melawat reruai yang disediakan selain beramah mesra dengan usahawan Bumiputera. Perdana Menteri turut meluahkan rasa kagum dengan usaha dan daya kreatif usahawan terbabit dalam membangunkan produk mereka. KEB 2024 yang dianjurkan oleh Kementerian Ekonomi serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui Majlis Amanah Rakyat MARA diadakan bagi menetapkan hala tuju, dasar dan pendekatan baharu agenda pemerkasaan Bumiputera. Seorang bapa merayu anak perempuannya yang berusia 14 tahun yang dipercayai menghilangkan diri sejak 2 hari lepas untuk pulang ke pangkuan keluarga dengan segera. Sofan Feroza Mat Yusof 45 berkata anaknya Sofia Auni Adila telah keluar dari rumah bekas isterinya di Bandar Aman Jaya, Sungai Petani kira-kira pukul 8.30 malam pada Selasa lepas. Sofan Feroza berkata anaknya dihantar ke rumah ibunya untuk menghabiskan cuti persekolahan dan tiada sebarang masalah atau perubahan tingkah laku yang berlaku. Malah, beliau juga menerima panggilan telefon dari bekas isteri yang memaklumkan bahawa anak tiada di rumah kira-kira pukul 8.50 malam sebelum bergegas ke Sungai Petani dari Alustar untuk mencari anak bersama bekas isteri.
Dia telah meminta bekas isterinya untuk membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda pada pukul 2 pagi selepas panggilan yang dibuat ke telefon digunakan anaknya tidak berjawab. Bagi sesiapa yang mempunyai maklumat atau ternampak Sofia Auni Adila yang merupakan pelajar sekolah menengah Convent Alustar itu, boleh menghubungi talian 019 500 7303 seperti tertera. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat. Terima kasih di atas kesetiaan anda dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini sebenarnya Saliha, kita banyak berkongsikan banyak berita-berita yang menggembirakan. Dan pastinya berita itu berbalik kepada rakyat. Antaranya tadi kita dah kongsi mengenai KWSP, adanya akaun ketiga, mengenai insentif pelepasan cukai yang tertentu, dan juga kali ini untuk caruman perkeso. Saya yakin antara mereka yang bekerja ni, kita pastinya melihat ke hadapan perlindungan untuk seseorang individu, sama ada perlindungan ataupun kewangan yang lebih meyakinkan pada hari tua, ataupun ketika berdepan dengan detik-detik kecemasan ataupun kemalangan. Betul. Dan pastinya yang dekat di hati kita sebenarnya hari ini kita nak bercakap tentang perlindungan perkeso berkenaan tentang pekerja industri kreatif. Itu di antara kita dan juga rakan-rakan media juga. Dan bersama dengan kita di studio, iaitu nak ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Harun Osman, Ketua Bahagian Skim Pekerjaan Sendiri, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Sebenarnya perkeso dekat juga dengan bernama ni ya. Selamat pagi, selamat datang tuan ya. Mungkinlah di permulaan ini kita nak mulakan dengan tuan terangkan tentang skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ini dahulu secara ringkasnya. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak bernama dan tuan kerana mengundang perkeso untuk slot bagi Apa Khabar Malaysia. Jadi untuk kerjaan sendiri sebenarnya kita buat kuasa akta yang baru 789, kita panggil Akta Pekerjaan Sendiri, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri mulai 2017, yang mana pada bulan Jun 2017. Tujuan kita akta ni untuk melindungi mereka yang bekerja sendiri yang tidak ada majikan. Okey, kita pada mulanya kita cover untuk pemandu taksi lah. Kita cover lah, kita jadikan mandatory. And then mulai 2020 kita mula membuka kepada lebih luas kepada semua sektor untuk yang bekerja sendiri, termasuklah sektor-sektor pengamal media, kreatif, sambilan dan sebagainya. Yang mana ni memang tidak ada majikan sebagai freelancer dan sebagainya. Jika mereka sedang bekerja ataupun apa-apa kaitan dengan pekerjaan, berlakunya bencana, kita dapat memberi perlindungan. Ini sebelum ni kebanyakan kita melindungi mereka yang mempunyai majikan yang ada majikan, portion majikan kena bayar dalam bekerja. Tetapi ni bila secara freelance atau bekerja sendiri, mereka juga boleh mencarum dengan sendiri. Jika mereka berlakunya bencana, dia juga mendapat faedah. Okey. Dan bagi pandangan Tuan Harun sendiri kan, kenapa pekerja industri kreatif ini perlu mempunyai perlindungan perkeso? Okey. Sebagaimana yang kita tahulah, kebanyakan pengamal media, kreatif dan sebagainya adalah bekerja secara sambilan, part time, dan mereka ni tidak terikat dengan secara contract of service. Bila tak terikat secara contract of service, mana mereka bekerja sendiri dan tidak dilindungi mana-mana. Jadi sebagai langkah yang kerajaan memikirkan bagaimana mereka ni juga dilindungi. Jadi kita mewujudkan akta ni tujuan untuk melindungi mereka yang bekerja di sektor informal. Kita panggil untuk yang tidak bermajikan ni, kita panggil sektor informal lah. Kalau formal ni yang ada majikan dan pekerja, yang tidak formal ni dia bekerja sendiri dan tidak ada majikan. Contohnya orang yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, yang untuk meneruskan kelangsungan hidup lah. That's why. Dan begitu juga dengan pengamal media dan kreatif, kita dapati mereka ni kekurangan, bukan kurang lah, apa yang saya faham, mereka kebanyakan tidak pernah dilindungi oleh mana-mana insurans atau ambil kadang-kadang mereka yang berkemampuan mungkin akan mengambil secara personal, tetapi ini subjek tu kerajaan, kita ingin menolong orang-orang ni supaya berlakunya bencana, mana sekurang-kurangnya mereka juga ada nafkah untuk meneruskan kehidupan. That's why kita dapati ramai yang bekerja industri ni yang tidak
ada perlindungan keselamatan sosial lah. Dan apa yang saya dapat ada maklumat, saya rasa lebih dalam beberapa ribu lah, dalam 7-8 ribu gitu yang kita tengok dari semula bagaimana pengamal media dan seni kereta kita panggil stringer atau pitchman ni boleh kita lindungi lah. Jadi mungkin pastinya nak menyediakan skim pelindungan untuk setiap kelompok yang berbeza ni ada cabarannya ya. Jadi mungkin tuan nak kongsikan dengan kita apa mungkin cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak Perkeso ini sendiri. Okey. Cabaran sebenarnya untuk plan perlindungan kepada freelance atau stringer ni agak sukar jugalah sebenarnya. Mereka ni kadang-kadang kita macam example lah. Kita kalau beli kereta, kita sanggup membayar kadar insurans yang tinggi untuk kenderaan yang kita tanggung. Tapi kita dapati masih ramai yang tak pernah memikirkan insurans diri sendiri. Kita kalau kereta rosak, kereta kemalangan, kita tahu kita di cover. Tapi bila kita di bencana, siapa yang cover kita? Jadi itu cabaran. Bila kita berdepan, kalau masyarakat ni sebenarnya kalau tanya saya suka satu bercakap, perkataan tawakal terlalu tinggi. Bila tinggi tu tengok orang keliling kita tidak ada berlaku apa bencana. Jadi kita kata tak perlulah. Tapi sebenarnya bila berlaku bencana baru kita fikir. Kadang-kadang kita dapat tengok sini bagaimana Wawi Fahmi ziarah, wartawan, yang kita sendiri pun rasa kesedihan yang kita tak boleh bantu ketika itu. That's why cabaran-cabaran ni bagaimana kita nak galakkan mereka ni supaya mencarum dengan Perkeso lah. Ini caruman Perkeso ketika ini dengan kadar yang paling rendah sebenarnya. Tahun 2024 kerajaan memberi subsidi sebanyak 90% berdasarkan Plan 2. Plan 2 iaitu maksima setahun RM232.20 and then mereka ni perlu bayar 10% saja, iaitu sebanyak RM23.30 saja, yang mana boleh melindungi jika berlaku bencana. Saya pada kadar yang rendah mereka yang ini ambillah peluang. 90% ditajuk oleh kerajaan. Kerajaan yang ada sekarang di bawah yang amat berhormat Perdana Menteri memikirkan keselamatan kepada rakyat supaya jika berlaku bencana mereka ni juga tidak mengalami kesukaran untuk mencari nafkah. Okey tuan, kita nak tahu je apakah bentuk kemudahan yang diterima di bawah perlindungan Perkeso ni. Mungkin tuan boleh jelaskan lebih lanjut lagi mengenainya. Sebenarnya kita ada 8 kemudahan. Antaranya jika kita mendapatkan perlindungan daripada Perkeso, kemudahan pertama adalah perubatan. Perubatan ni termasuk implan. Perubatan maksudnya kalau pesakit mendapat rawatan di mana-mana hospital kerajaan. Kita tidak melindungi mereka yang pergi hospital private. Hospital kerajaan kita akan bayar semua kos di hospital, kita akan bayar termasuk implan. Begitu juga mereka ni kita bayar faedah hilang upaya sementara yang mana melibatkan cuti sakit MC selama mana dia dapat MC disebabkan kemalangan, kita akan bayar tanpa limit. Yang dia ada plan lah, dia ada plan 1 berapa, plan 2 ada 4 plan. Plan lepas tu bila menyebabkan kemalangan ada kecatatan kekal. Yang ini kita akan bayar, kita tanggal kepada mereka sama ada kita bayar one off ataupun kita bayar secara berkala. Yang lebih 20% kita bayar secara berkala. Dan juga melibatkan orang tanggungan jika pencari tonggak utama mencari nafkah atau kemalangan meninggal dunia. Seperti yang saya rasa semua sedia maklum di Almina case. Bagaimana satu keadaan dua situasi. Satu e-hailing, satu p-hailing. P-hailing adalah rider yang kemalangan. Beliau ni adalah seorang pencarum aktif 3 tahun dalam pencarum kita. Dan berlakunya kemalangan dengan kapal terbang kan. Siapa pernah memikir motor melanggar kapal terbang kan. Ini satu fenomena di yang luar jangka juga. Itu kita tengok. Jadi dalam keadaan tu p-hailing ni sebenarnya dia dilindungi dan dia bujang dan kita bagi faedah kepada family, iaitu ibu bapa dia sebulan lah 1,800 sepanjang hayat ibu family dia. Tetapi yang menyedihkan kita e-hailing lah. Dia tidak ada perlindungan di cover kemalangan dan kita jadi masalah menjadi kita kesian pada keluarga yang tinggal anak dan isteri kan. Dan seterusnya kalau dia melibatkan kemalangan dan terbaring lumpuh, diperlukan seseorang entertain. Orang yang membantu menguruskan juga kita akan bayar allowance. Allowance sentiasa yang kita bayar sebanyak RM500 sehingga dia selagi mana perlu. Begitu juga dengan pengurusan mayat sebanyak RM2,000 yang kita jika melibatkan kematian. Dan yang best yang satu lagi, kita bukan minta orang kemalangan lah, pemulihan. Pemulihan saya rasa semua tahu kita ada satu pusat pemulihan di Melaka, Pusat Tuan Abdul Razak di Melaka,
yang mana kos pemulihan dengan membeli caruman sebanyak RM23 contohnya, membayar berlakunya bencana kita akan hantar rehab di Melaka, yang kalau kita tengok satu-satu sesi untuk pemulihan ni tak kurang RM2,000. Okey. Kalau dia kena 30 sesi, kita kalikan mencecah kepada RM60,000. Nah, jadi kalau tuan-tuan tengok, kalau kita tengok puan, mana kita bayar RM23 dia free je, tak payah nak apa-apa. Jadi inilah yang saya minta masyarakat tengok bagaimana kita boleh memberi keutamaan untuk menjaga diri kita sendiri lah. Baik Tuan, ini sesuatu yang cukup menarik saya kira juga. Baru-baru ni Kementerian Komunikasi telah memberitahu dalam memperkenalkan sistem caruman perkeso bagi warga kreatif dan pengamal media, itu maksudnya yang berada dalam industri media ini sendiri. Jadi kita nak tahu jugalah sejauh mana pelaksanaannya sehingga kini Tuan, silakan. Okey, terima kasih. Saya rasa ni soalan baru ni. Saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat YB Fahmi. Ya. YB Fahmi seorang yang very sensitif juga pekerja industri di industri kreatif ni. Beliau ni mengambil berat, dan saya pun telah berbincang dengan YB Fahmi beberapa kali, dan yang terakhir YB Fahmi bersama YB Kementerian Sumber Malaysia dan YB Steven, dan kita telah merancang bagaimana kita nak kuasakan semua pengamal media termasuk pisme anak seni lah, kita panggil kita anak seni, jadikan mandatory untuk mencarum lah, supaya mereka ni kurang-kurang dilindungi lah. Kalau tahun ni dia bayar dengan kadar RM23, 30 sen, from the day dia bayar tu dia simpan lah sikit 50 sen contoh sehari, cukup 12 bulan tahun depan dia boleh bayar untuk kecaruman yang paling minima RM157 kalau jika tidak ada subsidise next year lah. This is the way kita sedang merancang bagaimana kita boleh, baru ni pun saya buat urus dengan agensi-agensi perfilman, contohnya Seniman, Grafema dan sebagainya, untuk memastikan diorang ni mewar-warkan bahawa ambillah peluang yang kerajaan bagi. Dan saya rasa kalau tak ambil, saya rasa kita rasa kita juga akan buat MOU dengan beberapa agensi di bawah Kementerian Komunikasi lah, antaranya Finas lah. Okey. Itu dia. Dan mungkin akan adakah sebarang perbezaan antara kemudahan pencaruman yang melibatkan stringer ini dan juga daripada pekerja tetap, mungkin Puan boleh kongsikan? Okey. Untuk pekerja tetap dia ada jadual dia sendiri lah, berdasarkan gaji. Untuk stringer ni kita berdasarkan plan. Kita ada plan ada 4 plan sebenarnya. Kita ada plan 1, plan 2, plan 3 dan plan 4. Yang mana plan 1 kalau kita lihat di sini, yang paling rendah adalah RM157, 10 sen. 20 sen. Yang mana boleh bayar secara bulanan lah, RM13, 10 sen ini. Yang paling tinggi adalah plan 4 sebanyak RM49, 40 sen sebulan, dan RM592. Lupa, RM23, 30 sen bukan bulanan, setahun tadi tu. Sorry. Saya lupa nak maklum. Bukan sebulan, setahun. Kalau tak ambil RM23 itu yang saya cakap tadi, tak mengambil peluang ni, rugilah. Kerajaan dah bagi kemudahan kan. Jadi kita nak tahu Tuan, bagaimanakah caranya nak mendaftar untuk mendapatkan perlindungan perkeso ini? Adakah perlu melakukan pendaftaran sendiri ataupun secara automatik dilakukan oleh majikannya atau bagaimana? Okey, kalau untuk pekerjaan sendiri ni, kalau untuk pekerjaan tetap yang bermajikan, majikan akan uruskan. Tapi untuk pekerjaan sendiri kita boleh daftar melalui online lah. Online melalui website Perkeso. Dalam tu dia masuklah website, dia ada maklumat yang untuk kita daftar, tulis bekerja sendiri, dan kita boleh daftar secara automatik. Sekarang kita buka secara online lah, kita tak perlu hadir ke pejabat. Tak perlu hadir ke pejabat, itu yang kita pastinya melalui online tu lebih mudah dan pantas juga. Dan pastinya berkenaan tentang Perkeso ini, mungkin selepas ini atau nak berkongsikan, disebutkan festival Perkeso membawa senyuman. Tajuk dia tu pasti kita nak tahu kenapa festival Perkeso membawa senyuman ini. Mungkin Tuan nak kongsikan dengan kita hari ini. Saya sebenarnya kan, kita selalu dengar Perkeso itu prihatin itu Perkeso. Tapi membawa konsep prihatin itu, kita memperkenalkan satu tagline untuk awal tahun ni lah, membawa senyuman lah. Kempen Perkeso membawa senyuman adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat Perkeso yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kepada kontribusi Perkeso terhadap masyarakat. Melalui kempen ini, Perkeso berusaha untuk menyebarkan manfaat yang disediakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti feel good factor kepada orang berinsurans. Orang berinsurans mana orang yang mencarum dengan Perkeso, melalui skim-skim perlindungan selamat sosial dan usaha meningkatkan taraf hidup. Pesta Perkeso ni juga musim ni kita akan melaksanakan mulai hari ni lah, sehingga 3 hari bulan di My Town Shopping Centre KL,
bersebelahan dengan IKEA Ceras. Jadi menjalankan pelbagai aktiviti lah kepada masyarakat. Sebenarnya seperti perkhidmatan perkeso sendiri, pendapatan suri rumah, yang mana puan kalau suri rumah ni juga boleh mencarum dengan perkeso. Walaupun bekerja boleh mencarum dengan perkeso lah. Dia dipanggil wanita, dia panggil suri rumah yang mengurus sama yang berkeluarga atau membujang tapi menguruskan suri rumah juga boleh. Antara yang kita ada nanti, kita ada forum talk show bersama dengan wanita termasuk selebriti. Kita ada beberapa selebriti yang mengusahakan podcast berkaitan kerjaya, zumba, saringan kesihatan, rawatan laser, gunting rambut, perkhidmatan urut kaki, dan sebagainya. Saya datanglah beramai-ramai ke My Town di Kuala Lumpur pada hari ini sampailah hari Ahad, dan kita besok kita ada majlis persasmian dan ramai saya dipanggil, ramai golongan artis yang terlibat. Jadi masa tu kita tengok bagaimana kita akan juga mewar-warkan apa faedah sok-sok yang ada. Kalau termasuklah kita sebenarnya kita ada banyak faedah, termasuk atap conformer, skim insurans pekerja, kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan, dan begitu kan serta pekerjaan sendiri dan juga suri rumah. Suri rumah ni tidak terhad kepada kepada semua suri rumah yang bekerja yang bawah berumur 55 tahun. Jadi jumlah ramai-ramai memeriahkan Fiesta Perkesa membawa senyuman. Di My Town tu dah dekat dah tu, kat kawasan Ceras saja. Itu 1 hingga 3 Mac. Itu esok. Minggu. Jangan lepaskan peluang. Saya yakin itu adalah antara peluang menarik yang perlu mungkin kita boleh nilai kembali di mana ada kelompongan, di situlah kita mendapatkan ilmu, menambahkan ilmu, dan jangan lepaskan peluang. Mungkin dari tersebut kita boleh melakukan pendaftaran terus atau bagaimana? Pada tersebut kita buka pendaftaran dan kita buka pendaftaran semua sekali, sama ada majikan yang nak mendaftarkan tu, pada suri rumah pun ada, pekerjaan sendiri pun ada, dan juga kita try juga untuk profiling bagi yang mereka mencari pekerjaan. Kita ready juga. Dan mungkin tuan boleh kongsikan harapan terhadap penganjuran festival Perkeso esok bagaimana? Harapan saya mengharapkan masyarakat Malaysia yang ada sekarang ni, dalam masa kita nak mencari baju sekolah lah di sebelah tu, singgahlah kita mencari pesta. Kalau tak ada tempat nak pergi, datanglah ke My Town, dan kita ada berbagai aktiviti. Dan kalau kita nak bukan setakat je pesta, kita juga ada pameran, bus jualan daripada selebriti-selebriti terkenal lah. Saya teramai, saya nak mention sesuatu tapi datang kita lihat siapa yang ada ketika itulah. Tapi memang saya ramai. Saya harap masyarakat dapat meluangkan masa hadir ke program membawa senyuman. Itu yang pasti, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan ilmu. Kalau orang kata baju sekolah tu pakai di luar kan, kita akan memakai baju setiasa, tetapi bagaimana perlindungan kita, baju perlindungan yang seterusnya di dalam keadaan kecemasan. Pentingnya kita tahu untuk menjaga diri kita sendiri juga, sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita di studio, iaitu Encik Muhammad Harun Osman, Ketua Bahagian Skim Pekerjaan Sendiri, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Terima kasih bersama dengan kita hari ini. Terima kasih. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. Baiklah, terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan untuk kali ini kita nak cakap satu yang lebih santai. Kita nak berkongsi berkenaan tentang pameran amal karya seni di PPUM. Dan kita nak tahulah apa pengisiannya, objektifnya dan kenapa memilih lokasi ini juga. Dan di studio, siapa dengan kita hari ini, Nurul? Silakan. Saya boleh perkenalkan, iaitu tetamu kita adalah Puan Chew Yi Yen, merupakan Timbalan Pengarah Ikhtisas daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dan tetamu di hujung sana iaitu Puan Rita Muhammad Hatta, merupakan pengasas Art Market Malaysia. Tajuk hari ini pun kita dah dapat bayangkan mengenai seni, pameran amal karya seni at PPUM. Dan kita nak kupas lebih lanjut, pastinya kita nak ucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada tetamu kita kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini. Dan mungkin kita boleh bertanyakan sedikit sebanyak mengenai program di PPUM ini, mengenai program iaitu pameran amal karya seni di PPUM. Apakah tujuan program ini dilakukan? Mungkin Puan boleh kongsikan terlebih dahulu. Okey, sebagaimana yang terima kasih kepada Bernama dan kamu kerana sudi menerima kami. Okey, sebagaimana yang semua tahu, Art Market Malaysia adalah
program berkonsepkan CSR, iaitu kami memasarkan lukisan yang dilukis oleh artis-artis tempatan yang belum kata ada nama yang tinggi dan juga artis-artis kurang upaya. Okey, konsep di PPUM tu adalah berkonsepkan amal. Selain kita berusaha untuk menjual lukisan-lukisan yang ada, kita juga menyalurkan sebahagian kepada tabung PPUM Care. Jadi kebanyakannya program kami berkonsepkan amal, dan kami memilih PPUM kerana sebenarnya art ni adalah satu penyembuhan, healing. Jadi dan program kita banyak yang kita mahu selalunya di hospital ni adalah lokasi ataupun tempat yang ada tekanan di situ. Orang sakit, melawat orang sakit. Bila masuk hospital tu, walau macam mana canggih pun hospital tu, tetap perasaan dia lain kan. Jadi sekurang-kurangnya apabila kita masukkan art di situ atau lukisan di situ, sekurang-kurangnya kita memberi, orang kata, ketenangan jiwa melihat art tu, dan juga lainlah dia punya pandangan selain daripada ubat-ubatan yang ada di situ kan. Dia sedikit sebanyak memberikan suntikan rawatan terhadap emosi. Dan bila kita melihat lukisan tu juga Nurul rasa tenang je juga bila melihat seni visual tu sebenarnya. Kita mungkin berbalik kepada Puan Chew ya. Mungkin hari ini berkongsi dengan kita apa peranan PPUM, dan mungkin apa lagi yang nak dikongsikan berkenaan tentang ini. Ya, terima kasih. So seperti maklum, Pusat Perubatan Universiti Malaysia merupakan satu teaching hospital dekat Kuala Lumpur. So kami memberi rawatan lah. So kali ini kita buat kolaborasi dengan Art Market Malaysia untuk buat pameran ni, untuk julung-julungan kali pertama lah kita buat benda macam ni. So orang pun terfikir kenapa kita nak buat macam ni kan. Tapi I think tadi Puan Rita sudah ada sedikit demi sedikit cakap tu. So dalam kolaborasi ni kita punya peranan utama ialah kita menyediakan tempat kawasan untuk membuat pameran tersebut. So dan juga kita juga menyokong program ni dari segi juga menyediakan kawasan untuk diorang buat program jual amal juga, yang untuk like art pieces yang diorang buat dengan craft tangan. Dan juga sebenarnya kita juga adakan dalam program ni juga kita terlibatkan pembelajaran untuk macam buat batik. Kita juga Malaysia dia bawa artis untuk pergi ke ward kita. Kita juga adakan like bersama-sama dengan pesakit kanak-kanak kita, bagi dia orang sikit peluang untuk belajar membuat batik itu semua. So ini pun juga sebahagian daripada program kali ini. Dan dapat kita dengar, dapat kita simpulkan, dapat kita bayangkan pasti suatu pengisian yang begitu menarik sekali ya. Dan Puan Rita mungkin boleh kongsikan kenapa memilih seni visual sebagai program amal? Okey, sebenarnya seni visual ni kalau kita tak pilih dia sebagai program amal, maka akan terkuburlah seni visual. Kerana seni visual di Malaysia bukan sesuatu yang tinggi dia punya pasaran. Jadi untuk kita menaikkan seni visual itu, kita perlu bertindak. Ya, kita tak boleh nak tunggu orang A, B, C bertindak sendiri. Jadi kita sendiri perlu keluar untuk mencari pasaran, untuk menjual, untuk menaikkan pasaran seni Malaysia itu sendiri. Kalau di luar negara, seni adalah suatu yang utamanya di Eropah dan even di negara jiran kita, Indonesia, Singapura, seni visual ni amat tinggi nilainya. Tapi di Malaysia ni kita agak terkebelakang sedikit. Jadi saya mengambil inisiatif untuk bergerak lebih laju pada tahun ini berbanding dengan tahun sebelumnya, di mana setiap bulan kita ada pameran di berlainan lokasi. Tapi kita sudah ada lebih daripada 50 lokasi di hospital. Okey, dan mungkin Puan boleh terangkan lebih lanjut lagi apakah yang dimaksudkan dengan seni visual itu bagi mereka yang mungkin kurang faham mengenainya. Okey, seni visual melibatkan apa yang kita dapat lihat dan juga sentuh, seperti antaranya lukisan,
sculpture ataupun even AI sekarang ini artificial intelligence pun kita boleh kategorikan bagi seni visual. Dan seni lukisan pula terdapat pelbagai catatan, watercolour, fine, macam-macam lah. Kalau kita kena buka buku lah pula kan. Tapi apa yang anda dapat lihat dan rasa dan hayati itu adalah seni visual. Jadi seni visual bukan sahaja lukisan tapi ada banyak juga dia punya bentuk-bentuk seni visual itu sendiri, Puan Rita ya. Mungkin kita balik kepada Puan Chew juga berkenaan tentang penganjuran Majlis Amal ini. Ada atau tidak mungkin bintang-bintang ataupun penyerinya pada Majlis Amal tersebut, artis mungkin Puan Chew nak berkongsi dengan kita semua. Ya, so sebenarnya kita nak buat ni sebagai program amal is because dalam PPUM kita ada satu tabung dipanggil tabung kebajikan pesakit yang kita namakan dia sebagai PPUM Care. So kita tiap tahun ada buat banyak aktiviti untuk dapatkan dana-dana yang boleh membantu pesakit kami yang untuk especially yang grup B40 untuk mendapatkan rawatan. So kali ini kita just nak buatkan dia secara kelainan sikit, di mana kita dapati actually sebenarnya seni art ni sebenarnya juga ialah satu terapi yang sangat baik. Kerana actually untuk merawat pesakit, dia bukan hanya boleh merawat melalui ubat-ubatan ataupun surgery. Sebenarnya art terapi dia yang sejenis terapi pemulihan juga. Terutamanya untuk golongan-golongan yang tertentu, di mana melalui seni ni dia boleh mengekspresikan dia punya perasaan, dia punya imajinasi, dan dia juga boleh membantu perkembangan kognitif, perkembangan neuromotor dia orang tu semua. So kita rasa kita patut lagi mempromosikan benda macam ni. So itulah sebabnya kita pun carikan Puan Rita ni yang sudi berkongsi dengan kami, berkolaborasi dengan kami untuk menjayakan ni. And then juga like Puan Rita cakap tadi, semua orang ingat yang hospital ni datang hanya untuk buat rawatan. So and kalau sebenarnya pun pesakit sebenarnya dia orang dekat hospital lama dah, dia pun juga nak tengok benda yang berbeza kan. So sebenarnya Pamilan ni dia memang banyak membantu pesakit-pesakit ini di mana dia boleh melepaskan pelapangan dia punya fikiran. And then kita punya staff sendiri pun yang ada under stress, semua kita semua pergi like, macam this one week ni banyak orang pergi melawat sana. And sebenarnya dalam kali ini Pamilan ni juga setengah daripada artis mereka tu juga ialah orang yang ada kelainan keupayaan. So dia orang pun memaparkan dia punya seni kaya, and hari tu dalam semasa kita punya opening dia orang pun ada dekat sana. So kita boleh bila melalui kita punya interaksi dengan dia orang, kita pun boleh rasalah dia punya kepentingan seni art ni demi membantu mereka, and then dia orang pun ada peluang untuk berinteraksi dengan orang, so ini kita rasai satu permulaan yang sangat baik yang kita ingin mempromosikan. Okey, dan Puan Rita, boleh kita tahu bilakah pameran ini akan berlangsung, bagaimana? Sebenarnya pameran ini sudah hampir 2 minggu, sudah hampir ke penghujung ya. Tapi tak apa, sebab kita mungkin akan menyambungnya pada masa yang terdekat. Ini adalah permulaan bagi setiap benda yang kita itu kena ada first step kan. So ini adalah permulaan, dan kita akan teruskan lagi pada waktu yang akan datang, walaupun yang program kali ini akan tamat pada Ahad ini. Tetapi saya mengambil peluang supaya ini hari ini hari terakhir, dari kira office work hari terakhir lah. Mereka boleh datang pada hari ini kerana kita akan berikan mereka tawaran istimewa sekiranya berminat dengan art yang kita tawarkan lah. Tak apa, ada lagi 2 hari, Sabtu dan Ahad, masih ada lagi peluang untuk ramai-ramai pergi ke PPUM untuk saksikan Majlis Amal Seni Visual ini. Mungkin berbalik kepada Puan Chew, apa harapan ataupun yang penganjuran yang berlangsung sebelum ini, apa yang Puan lihat mungkin? Ya, kami berharap yang usaha kita ni boleh jadi beri inspirasi kepada orang lain ataupun hospital lain juga buat benda yang sama. Dan juga kami ingin harap that actually dengan usaha kami ini boleh menukar sikit impact kepada orang ramai tentang pandangan mengenai seni art ni, di mana actually sebenarnya kita ingat that art ni sebenarnya dia boleh dijadikan sebagai satu terapi, dan kita juga
mesti menekankan dalam hospital tu sebenarnya seni art sangat penting selain daripada peralatan tu semua, dan dia juga menjadi satu ruang lah yang sangat baik untuk orang pesakit dan pelawat dan staf untuk kita menikmatinya. Dan juga kita harap that program AMA ni pun boleh mendapat bantuan, memberi lebih bantuan kepada pesakit kami melalui dana yang kita kumpul. So kita memang harap that lebih ramai boleh datang untuk kunjung kami punya pameran hari ini, dan bolehlah kita membantu pesakit dengan lebih baik. Okey. Itu dia. Dan bagi Puan Rita juga, harapan terhadap program yang dianjurkan ini bagaimana? Kita mengharapkan semua program yang kita dianjurkan mendapat sokongan daripada semua. Bukan sekadar badan-badan korporat, badan-badan kerajaan, dan kerana kita lihat sekarang kita lihat seni di Malaysia walaupun meriah dari segi pamerannya, tapi kurang meriah dari segi pembeliannya. Jadi itu yang perlu sebenarnya kita canangkan, war-warkan, kerana kalau tidak ada pembelian maka seni akan terkubur. Kita masih bertahan, masih teruskan. Saya sudah hampir 10 tahun dalam industri ini, masih bertahan memasarkan produk seni tempatan, dan sepenuhnya saya berharap sokongan daripada semua, bukan daripada peringkat bawahan sehinggalah peringkat atasan. Kerana seni kita bukan sekadar yang harga ribu-ribu. Kita masih lagi ada yang bermula daripada RM100. Ya, jadi ada juga seni yang dipamerkan itu mampu milik dan bukan saja harga bukan semuanya mahal ya belaka-belaka, tapi ada juga yang boleh dibeli oleh orang ramai yang datang untuk majlis amal ni. Jadi mungkin di hujung ini kita nak minta Puan Chew sekali lagi, lepas ini adakah mungkin ada lagi majlis penganjuran seperti ini, majlis amal seperti ini, atau bagaimana? Ya, definitely. Kerana ini hanya satu permulaan. Kita actually sebenarnya sudah ada buat sikit rancangan. Kita felt that bahagian ni ya satu benda yang kita nak buat lah. Untuk maklumat juga, actually kita dalam hospital pun kita ada satu kawasan yang dipanggil sebagai kita panggil sebagai galeri. Ialah satu bilik yang kita sekarang memang juga ada paparkan sikit art pieces yang orang bagilah. Tapi kita akan juga jadikan dia satu program di mana, kerana kita juga ada banyak pesakit-pesakit dekat hospital yang dia orang yang artis. Dan dia orang memang ada niat untuk memaparkan dia berkarya dan juga berkongsi dengan orang ramai. So kita ada banyak program dalam pipeline lah. Dan juga kita ada lagi banyak program yang akan bekerjasama dengan Puan Rita sebenarnya. So ini semua sudah stay tuned for the program lah. Dia memang sudah dalam kita punya perancangan. Okey, itu dia. Okey, mungkin kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Chew Yiyan, Timbalan Pengarah Ikhtisas Pusat Perubatan Universiti Melayah, dan juga Puan Rita Muhammad Hatta, pengasas Art Market Malaysia, dan kita harapkan majlis ini berjalan dengan lancar ya Nurul ya. Dan semoga pameran amal karya seni di PPUM berjalan dengan lancar, dan semoga sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan dan tekanan mereka yang para pesakit khasnya dan juga para pekerja di PPUM sendiri. Dan sekian sahaja, sampai di sahaja hari ini kita bersiaran dalam Apa Khabar Malaysia. Ya. Dan selepas ni saya rasa mungkin pun saya nak cari satu lukisan lah, nak letak kat rumah untuk terapi minda. Oh, itu saya pula selepas ni nak mula melukis. Oh, okey, itu bagus. Itu hobi sambilan. Okey, terima kasih. Sejam anda setia bersama dengan saya dan Nurul di Apa Khabar Malaysia. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Yakin